Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam slot bicara ilmu pada kali ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu lepas saya ada membicarakan berkaitan dengan emotional question, iaitu kecerdasan emosi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini saya ingin menyambung lagi berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai emotion question ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa EQ ni ataupun emotion question ni diperlukan dalam organisasi yang untuk mewujudkan dinamakan sebagai empowered organization, iaitu pengurusan atasan mempunyai pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dan seterusnya dapat memimpin pekerja lain di semua lapisan organisasi melalui proses ini. Dan apabila organisasi itu memiliki pekerja yang memiliki kemahiran EQ yang tinggi, maka mereka akan berupaya untuk memikirkan cara yang terbaik untuk bekerja dengan ketua dan rakan sekerja. Dan mereka ni jarang-jarang membuat sesuatu keputusan yang tidak rasional. Di samping itu, pekerja tersebut juga dapat mengurangkan persengketaan di tempat kerja ataupun mengurangkan konflik di tempat kerja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebagai guru di sekolah, guru-guru yang mempunyai EQ yang tinggi akan dapat memberikan impak PDP dan kepada para pelajarnya. Jadi guru-guru di sekolah ni kalau mereka mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, mereka akan memberikan impak PDP yang sangat terkesan dan sangat memberikan makna kepada para pelajar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, antara orang-orang yang tanda-tanda orang yang mempunyai EQ yang tinggi ni, pertamanya ialah dia boleh menyatakan perasaan dengan terang dan jelas. Maksudnya dia boleh menyatakan perasaan dia kepada semua orang. Dia boleh dipanggil sebagai asertif. Asertif ni maksudnya dia bukan agresif, tetapi dia mempunyai sifat tegas diri, boleh menyatakan perasaannya dengan terang dan jelas. Apa yang dia rasa, apa yang dia fikirkan, apa yang dia rasa sekarang itu, maka dia boleh luahkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Itu tanda-tanda orang yang mempunyai EQ yang tinggi. Yang keduanya ialah orang yang mempunyai EQ yang tinggi ni, dia boleh membaca komunikasi bukan lisan. Kalau kita tengok dalam komunikasi ni, dalam corak komunikasi ni, kita ada dua jenis komunikasi, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Dan yang paling banyak sekali ialah mesej-mesej yang disampaikan ialah dari segi komunikasi bukan lisan. Jadi orang yang mana mempunyai EQ yang tinggi ni, mereka boleh membaca mesej bukan lisan yang disampaikan oleh persekitarannya, oleh orang-orang persekitaran, dan juga boleh membaca apa yang dipamerkan oleh para pelajarnya. Okey. Baik, di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu juga untuk melihat kepada khusus kepada para pelajar, kita kena tengok bagaimana pelajar-pelajar kita mempamerkan emosi-emosi mereka, komunikasi yang ditunjukkan melalui bukan lisan. Baik, cikgu yang punya EQ yang tinggi ni, mereka boleh membaca apa reaksi yang cuba ditunjukkan, boleh sampaikan oleh para pelajar mereka. Baik, yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tanda-tanda orang yang mempunyai EQ yang tinggi ni ialah dia tidak dikuasai oleh kekuasaan, oleh kekayaan, oleh status, nama atau perlakuan. Orang yang EQ yang tinggi ni, dia menganggap bahawa manusia ni semua adalah sama dan mempunyai taraf pemikiran, taraf hidup yang sama, yang boleh dikongsi, yang boleh dikembalikan bersama. Jadi mereka tidak akan melihat status itu sebagai satu benda yang akan membezakan antara manusia dengan manusia yang lain. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mempunyai EQ yang tinggi ni, dia boleh menerima kegagalan dengan positif. Ada orang yang tak boleh menerima kegagalan, kita takut untuk gagal. Tapi sebenarnya orang yang bila dia ada emotional question yang tinggi ni, mereka dare to fail, mereka berani untuk gagal. Mereka tidak akan takut kepada kegagalan, dan mereka akan menganggap sebagai kegagalan yang berlaku itu adalah sebagai satu benda yang positif yang mereka boleh ambil iktibar dan sebagainya. Baik, seterusnya orang yang mempunyai EQ yang tinggi ni, dia akan berminat dengan perasaan orang lain. Dia cuba untuk membaca perasaan-perasaan yang cuba ditunjukkan oleh rakan-rakan sekerja dan juga khususnya kepada para pelajar. Dia boleh melihat dia suka kepada apa sebenarnya yang dirasai oleh pelajar-pelajarnya. Itu adalah merupakan antara guru-guru, contoh guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Maka dia berminat untuk melihat, untuk merasai perasaan yang ditunjukkan, yang dirasai oleh para pelajar.
Okey, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mempunyai IQ yang tinggi ini dia tidak dibayangi dengan perasaan takut. Dia tak takut pada kegagalan, tak takut pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia punya sifat asertif tadi. Baik, sebaliknya tuan-tuan, ciri-ciri orang yang mempunyai IQ yang rendah, bila kita kata tadi tinggi, tetapi kita boleh tengok pula sebaliknya, macam mana ciri-ciri orang yang mempunyai IQ yang rendah. Orang yang mempunyai IQ yang rendah ni ataupun mempunyai kecerdasan emosi yang rendah ni, pertama sekali dia suka menyalahkan orang lain. Dia suka menyalahkan orang lain. Situasi apa yang berlaku, apa yang dirasai, semua dia akan menyalahkan orang lain. Dia tidak refleks pada diri dia. Baik, kemudian yang seterusnya, tanda-tanda orang yang mempunyai IQ yang rendah ni, dia tidak jujur dalam hal emosi. Dia suka menipu, dia suka menyorokkan perasaan dia. Okay? Tidak jujur dalam hal emosi. Kemudian antara orang-orang yang ciri-ciri orang yang punya IQ yang rendah juga ialah dia tidak selesa didekati. Dia letak satu boundary. Maknanya orang nak masuk dalam boundary dia tu dia rasa tidak selesa. Kalau orang nak tahu tentang cerita dia, tentang peribadi dia, maka dia tidak selesa. Okay. Maka dia letakkan satu sempadan supaya ini orang hanya boleh bercakap dengan dia setakat ini saja. Kalau lebih pada tu maka dia tak selesa. Baik, kemudian antara orang-orang yang mempunyai IQ yang rendah ni juga ialah dia tidak boleh memaafkan. Dia tak boleh memaafkan apa kesalahan yang orang lain buat. Contohlah katalah dia ni ada orang yang mengguris perasaan dia, maka dia tak akan memaafkan orang itu walaupun pada yang kecil. Apatah lagi kalau pada itu besar. Okay, orang yang tidak suka memaafkan ni, maka dia kecerdasan emosi dia adalah sangat rendah. Baik, kemudian ciri-ciri IQ yang rendah juga adalah sentiasa mencari alasan untuk menutup kelemahan diri sendiri. Kita akan cari alasan. Okay, cari alasan untuk kita menutup kelemahan diri kita. Baik, dan yang seterusnya, tidak peka dengan kepada perasaan orang lain. Kita tak sensitif kepada apa yang orang lain rasa. Itu juga adalah ciri-ciri orang yang punya IQ yang rendah. Dan yang terakhir sekali, antara ciri-ciri orang yang punya IQ yang rendah ni ialah terlalu over dalam menyatakan perasaan atau tindakan. Kita over excited, kita terlalu orang kata melampau dalam menyatakan perasaan. Contoh katalah benda yang simple tapi kita melampau menceritakan. Dipanggil sebagai hyperbola dalam bahasa istilah sastranya, hyperbola. Kita menceritakan itu dengan cara yang melampau-lampau. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang itu bila mereka ni ada ingin menguruskan emosi untuk berjaya dalam hidup, mereka perlu menguruskan emosi mereka dengan sebaik mungkin, dan mereka perlu mempertimbangkan antara mana satu yang emosi mana yang perlu mereka uruskan. Baik, kehidupan kita ni sentiasa berubah-ubah, emosi kita juga sentiasa berubah-ubah, dan setiap saat, setiap detik dia sentiasa berubah-ubah. Namun demikian, orang yang bijak, orang yang akan berjaya hidup ini, orang yang bagaimana mereka boleh manage dari segi emosi yang mereka alami itu. Dan semakin bijak kita menguruskan emosi kita, maka peluang kita untuk kita berjaya dalam hidup kita akan lebih luas dan terbentang dengan sebaiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadilah kita seorang yang bijak dalam menguruskan emosi supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai, tenteram dan selesa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.